Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmadullah ta'ala wa nashkuruh wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin alladhi ballagha risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa kashafa bihi al-ghummah bi'idhnillah حتى أتاه اليقين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Tuan-tuan, apa khabar apa raya? Saya masih mood raya. Sampai semalam pagi tadi lah sampai daripada Kelantan, berraya di sana. Dia balik-balik ni baru start cari buku, start cari semua sekali. Mood raya masih ni. Orang Melayunya tu lah. Okey, tuan-tuan, insya-Allah kita sambung balik. Kita tinggalkan raya dulu. Tengok pada syarah Aqidah Tahawiyah. Kitab Sadruddin Ibn Abil Is. Dan kita dah baca agak jauh bagi pemula jauh, sebab Ibn Abil Is start kitab dengan tajuk berat, bukan sebab beliau ikut kepada syarah terus ikut kepada matan, dan banyak benda yang kali pertama dengar, kalau kita kali pertama dengar boleh faham maksudnya, insya-Allah lepas ni boleh pergi, kecuali dalam masalah-masalah ilmu kalam yang terlalu ta'qid, terlalu rumit. Itu masalah dalam syarah Ibn Abil Is, sebab beliau tiap-tiap tajuk akan tolak pendapat ahli kalam, ambil kaul ahli kalam, dan ahli kalam, orang yang belajar ilmu kalam pun banyak tak faham, apatah lagi kalau kita yang memang tak belajar. Jadi kita baca sekadar yang mampu, faham sekadar mampu. Cuma kalau tuan-tuan ada yang tak faham, boleh kita tanya terus dalam kelas ataupun pada hujung kelas, insya-Allah. Kita baca terakhir hari tu sampai ke surat 23, betul 23. Perbincangan kita tentang tauhid. Tentang tauhid, masih lagi syarah tentang kata-kata Imam Tahawi. Naqulu fi tauhidillah mu'taqidin bi taufiqillah anna Allah wahidun la syarikalah. Kami berkata tentang ketauhidan Allah dan beriktikad dengan taufik Allah, sesungguhnya Allah itu esa dan tiada syirik baginya. Kita masih lagi syarahkan kata-kata ini, dan kita belajar tentang tauhid daripada awal, lepas syarah tu sampai sekarang tentang tauhid. Dan kita dah tahu bahawa erti tauhid, dan tauhid yang difahami oleh ahli kalam, dan juga tauhid yang difahami oleh ahli sunnah wal jamaah secara umum. Tauhid ahli kalam, mereka fokus perbincangan mereka kitab berjilid-jilid, penuh dengan library, membincangkan, nak isbatkan bahawa Tuhan itu wujud, dan Tuhan yang maha berkuasa, tidak ada kuasa yang menyainginya. Sebab tu Ibn Abil Is syarahkan balik, ambil ayat Quran semua sekali, bahawa perkara yang diusahakan oleh ahlul kalam adalah perkara yang tidak diingkari oleh manusia. Manusia, semua agama, dalam semua pemikiran semua sekali, kecuali orang-orang yang etis. Semua agama, semua pahaman mengakui wujudnya Tuhan yang menciptakan alam ini, dan mustahil wujudnya dua kuasa yang bergandingan. Termasuklah kaum Majusi yang percaya pada Tuhan api dan juga Tuhan cahaya dan Tuhan kegelapan. Orang Majusi pun kata Tuhan cahaya lebih kuat, lebih kuat berbanding Tuhan kegelapan. Dan semua ilmu, termasuk Fir'aun yang mengaku sebagai Tuhan sekalipun, dalam hati dia akur bahawa Allah itu maha berkuasa dan dia tak ada apa-apa. Termasuk orang etis kita bincang selama ni, semua sekali yang kita bincangkan. Setelah itu kita masuk kepada perbincangan dalam tajuk ni. Kita bincang bahawa malah punca-punca berlaku syirik dalam sejarah manusia sekalipun, bukan sebab manusia ni tak kenal, tak tahu bahawa Allah tu yang ciptakan alam. Punca pertama kita tengok pada muka 21, pertama sekali menyebabkan orang jadi syirik, lepas pada ayat Quran tu, mereka tidak percaya berhala menjadi sekutu bagi Allah, tapi mereka menjadikan berhala sebagai orang tengah untuk dekatkan diri dengan Allah.
Jadi tujuan baru kita belajar minggu pada perbincangan yang lepas, punca syirik yang pertama ialah terlalu melampau mengagungkan orang-orang soleh. Orang soleh dalam arti dalam kaum mereka. Orang Kristian akan angkat orang soleh dalam kaum mereka. Orang Sufi akan angkat orang soleh dengan kaum mereka, adalah wali-walinya. Orang Ahli Sunnah sendiri pun kalau melampau mengangkat tokoh-tokoh mereka sebagai orang yang suci. Ini yang jadi masalah utama. Masalah utama ialah terlalu mengagungkan orang individu tertentu, sampaikan mereka bertindak di luar sesuatu yang dibenarkan oleh syarak. Waktu kita cerita macam mana Nabi SAW datangkan hadis bahawa la'anallahu al-yahudi wan nasara, Allah melaknat Yahudi Nasrani bila mereka mengambil ittikhazu kubur anbiya'ihim masajid, ambil kubur nabi-nabi mereka jadi masjid dan sebagainya. Jadi punca pertama kaum Yahudi, Nasrani, kaum Nuh alaihissalam, punca syirik di kalangan mereka ialah kerana ambil orang soleh dan agungkan orang soleh menjadi satu ikon, sehingga kan bila orang sudah meninggal sekalipun dia letak gambar atau buat patung kat depan kubur dia. Akhir sekali dia sembah Allah sendiri pun dia ambil gambar orang soleh tadi letak depan masjid, letak depan rumah dia supaya sentiasa ingat orang soleh, dan sampai pada generasi seterusnya dia bukan ingat, malah orang sembah pada patung-patung atau gambar-gambar yang diukir. Itu sebab syirik pertama. Kita baca muka surat 23. Yang kedua, antara sebab berlaku syirik ialah menyembah bintang-bintang dan menyembah berhala, kerana menjadikannya sebagai ganti bintang-bintang kerana persamaan sifatnya. Sebab syirik yang kedua, selain daripada mengagungkan orang-orang soleh, ialah kerana mereka menganggap bintang-bintang yang berada di langit memberi kesan terhadap makhluk-makhluk yang berada di bawah. Punca utama mereka nampak kalau hujan turun daripada atas, matahari punca kehidupan datang dari atas, cahaya, bulan dan sebagainya, termasuk air laut yang datangkan manfaat yang banyak. Pasang dan surut air laut bergantung pada bulan, bergantung pada bintang-bintang yang di atas, sehingga mereka menganggap bahawa Tuhan itu di atas. Memanglah secara fitrahnya Allah di atas, tapi mereka memandang ke arah atas, mereka lihat yang ada ialah sesuatu yang zahir, matahari. Sebab tu Nabi Ibrahim berdebat dengan mereka. Nampak start dengan tengok pada bintang, kata ini Tuhan, ini bukan Tuhan yang hilang. Kata bulan, bukan bulan. Sampailah matahari, bukan matahari. Semua benda yang hilang takkan jadi Tuhan. Ini perbincangan kaum-kaum yang memandang ke atas. Jadi bermula dengan sesuatu benda yang nampak pada besar. Tapi inilah cerita. Antara punca syirik ialah mereka percaya adanya kesan atau berpengaruh makhluk yang di atas, iaitu bintang-bintang, terhadap yang berada di atas muka bumi. Sebab tu mereka tengok dalam setahun tu mereka bahagikan, tak silap saya dalam Tafsir Aziz Hamid, lama saya tak rujuk, ada 28 titik-titik dia. Kalau bintang ni ada kat sini akan berlaku begini, bintang ada kat sini berlaku bencana, bintang ni berlaku bencana. Mereka percaya kerana bintang. Bukan ilmu geografi atau ilmu falak. Ilmu falak, jangkaan berlakunya itu hanya jangkaan dan berdasarkan kepada ilmu yang zahir. Bukan sesuatu perkara yang batin, yang mana nampak kalau ada nampak bintang ni ada kecelakaan akan berlaku. Kepercayaan yang saya pun tak tahu secara detailnya. Zaman sekarang orang tengok apa? Tengok tarikh lahir. Betul? Tarikh lahir pada bintang kat mana? Ni dari dulu lagi. Kalau masa lahir tu masa bintang mana? Bintang Scorpion ke? Bintang apa lagi saya tak tahu nama-nama dia. Ini antara jenis-jenis yang boleh membawa kepada syirik, percaya kepada bintang. Kita tak kata orang kata ni syirik, tidak. Tapi antara perkara yang boleh bawa kepada syirik. Kalau orang itu i'tiqad betul-betul, bukan main-main. Main-main pun silap, salah. Suka-suka pun tak boleh. Apatah lagi kalau orang tu percaya, betul-betul percaya bahawa tarikh lahir berdasarkan pada tempat bintang tu memberi pengaruh kepada manusia. Jadi kaum Nabi Ibrahim, antara sebab mereka kufur dan mereka ingkar dengan Allah Subhanahu Wa Taala, syirik mereka berpunca daripada percaya pada bintang-bintang. Selepas mereka percaya pada berapa jenis bintang yang ada di atas, mereka pun mencipta patung yang mewakili bintang-bintang tersebut di atas muka bumi. Menyebabkan adanya nama patung yang sama tabiatnya dengan yang di atas. Jadi patung-patung kaum Nabi Ibrahim berasaskan kepada kepercayaan kepada bintang. Patung-patung kaum jahilah berasaskan kepada patung yang dibawa oleh Amr bin Luhai, yang diambil pada asal dari kaum Nabi Nuh.
mengagungkan orang-orang soleh. Jadi punca dia, patung ni boleh macam-macam. Kita jumpa patung yang berasal daripada percaya pada malaikat. Ada patung yang bentuk macam bidadari, ada patung kita nampak kat kuil-kuil dan sebagainya, patung yang percaya kepada kepercayaan pada malaikat. Ada patung yang berpunca kepercayaan kepada jin. Mana tu makhluk perosak macam Siva ke, macam ataupun apa-apa jenis lagi kepercayaan lain yang mana yang makhluk jahat sekalipun dijadikan sebagai patung, disembah takut kejahatannya. Dan macam-macam jenis. Jadi patung ni tak semestinya percaya solehin. Percaya pertama kerana manusia soleh, yang kedua kerana percaya pada bintang. Antara sebab berlaku syirik ialah menyembah bintang-bintang dan menyembah berhala kerana menjadikannya sebagai ganti bintang-bintang. Sebab tu berhala kaum Nabi Ibrahim daripada perkara tadi. Sebab tu kita tengok Nabi Ibrahim, cerita berhala pun ada, cerita berdebat dengan bintang pun ada. Sebab kaum ni, kaum mereka syirik terhadap percaya kepada asal mereka Kildaniyin ni, percaya kepada bintang-bintang. Dan malah pada sihir. Tuan-tuan kalau belajar cara untuk merungkai sihir, okay, kita tengok sihir zaman kaum yang percaya pada bintang-bintang. Ada sihir yang mereka buat berdasarkan kepada kepercayaan kepada rumus-rumus. Ada sihir cara Islam yang berdasarkan kepada ayat Quran. Baca bismillah, lepas tu hilang sikit dia punya perkataan ni, buang sikit, terbalikkan bismillah sebagainya. Itu sihir zaman Islam. Jadi jenis sihir sekalipun ambil dari kepercayaan masyarakat tersebut. Oleh kerana orang Islam ramai terpengaruh dengan ayat Quran, maka ahli sihir mereka membuat sihir mereka berdasarkan kepada ayat Quran. Kalau tulis rajah untuk tempat jualan supaya laku ke, atau rajah kat rumah supaya jin syaitan tak masuk ke, menghalang sihir sebagainya. Kita nampak kalau tuan-tuan tengok kepada buku daripada Kemboja, Thailand, Myanmar sebagainya, buku-buku sihir dia, panggil apa, Aurora, saya lupa istilah dia. Tak pernah tengok. Saya dekat rumah. Bawa dengan buku yang mujarobat yang ada di kalangan masyarakat Islam, bawa sama sebiji. Beza dia alif yang berada dalam tulisan Jawi, tengok balik sana dia jadi huruf lain dalam agama lain. Tapi dia berasaskan perkara yang sama. Dan sihir-sihir malah kita ambil nama, bila ambil nama ibu, bila buat sihir mesti ambil nama ibu. Sebab yang tu ilmu berasal lagi macam tu. Ya'allimuna an-nas as-sihra. Mereka mengajarkan manusia ni sihir. Memang ilmu. Sihir ni bukan sengaja kita datang bawa patung, ambil gambar orang tu, ambil pisau ke, cocok-cocok ke, ambil baca buat pergi kubur, tak jadi. Dia ada ilmu dia, skill dia. Jadi skill pun berdasarkan kepada kepercayaan ini, berdasarkan kepada jenis syirik yang wujud dalam tamadun manusia. Sebab tu jenis-jenis syirik yang berlaku ni, inilah dia punca kepada sihir. Kalau kita belajar lebih dalam lagi, belajar Syekh Adil Muqbil ke, saya pernah ambil kursus, tapi saya tak praktik, jadi ilmu tak pandai. Tapi belajar ikut pada macam mana cara nak merungkai sihir daripada tengok sihir. Kalau Syekh Adil, saya pernah ikut kursus beliau bawa pelajar-pelajar, kadang-kadang buat kursus di Jeddah. Lepas kursus tu pergi tepi laut, kumpullah apa yang disyaki sebagai barang-barang sihir. Maka ada yang bawa patung dengan adanya paku dan sebagainya. Cek, saya tengok sama sekali. Cuba antara barang banyak-banyak ni, lebih kurang dalam belas-belas ni, cuba pilih yang mana yang alat sebagai sihir. Pelajar ni masing-masing pilih lah, ikut pendapat. Syekh kata, kamu tak tahu ilmu sihir. Ini patung, orang tu nak betulkan patung ke terjatuh tu, terjatuh kat laut. Dia tak ada, dia bukan boleh main letak-letak macam tu. Ahli sihir kita nampak, dia mesti ada rumus yang menunjukkan siapakah yang disihir. Ada nama ibu, ada nama si fulan dan sebagainya, mesti ada rumus tertentu. Waktu bila dibuka, pernah berlaku di Saudi, seorang perempuan selama berbelas tahun terlantar di hospital. Kemudian selepas belas tahun tu dijumpa alat sihir. Syekh buka kat hospital ni. Selesai saja buka, baca ruqyah semua sekali, dia buat sihir ni, sihir api. Bila sihir api dia syuruk air, kan? Kalau sihir api pergi bakar lagi, dia terbakar lagi lah, dia punya kesan sihir hilang. Jadi kena ada ilmu dia. Bila sihir jenis api, dia letak kat air. Lepas dia letak kat air, perempuan ni sedar balik. Koma 15 tahun. Kalau tak silap, kita tengok rujuk pada kitab Syekh Abdul Wahid Bali. Dia bila ceritakan kisah ni.
Sebab tu sihir berasas kepada syirik. Kita cerita punca-punca syirik. Punca syirik pertama kerana terlalu mengagungkan kaum saleh, orang-orang saleh. Punca kedua ialah percaya kepada bahawa bintang-bintang memberi kesan terhadap makhluk bawah. Syirik yang dilakukan oleh kaum Nabi Ibrahim AS adalah termasuk dalam jenis syirik ini. Begitu juga syirik menyembah malaikat. Syirik menyembah malaikat banyak terdapat hatta kalangan kaum Buddha dan Hindu yang buat bid'ah dalam agama mereka. Kita tak kata yang asal, buat bid'ah agama mereka, mereka sembah kepada Lokta, wali-wali mereka lah, wali-wali mereka. Sebab tu tak mustahil bagi orang Hindu atau Buddha pergi minta kat wali orang Islam. Dia tak kisah. Yang penting dia percaya kepada orang yang naik taraf daripada manusia, dah jadi kepada alam seterusnya, alam atas, bukan alam manusia. Dalam Buddha pun ada kejadian dia lahir ke alam mana. Alam manusia tu okey lah, bila dah naik sikit alam deva. Deva ni dalam istilah kita macam malaikat lah. Walaupun bukan tak sama, tapi seolah-olah malaikat ada berapa? Ada 12 alam dan sebagainya. Hatta agama Hindu, hatta kepercayaan tertentu, mereka percaya kepada malaikat. Dan juga menyembah malaikat, jin, dan membuat patung sebagai ganti mereka. Patung juga. Jadi patung ni tak semestinya patung orang. Ada patung burung. Tuan-tuan pergi tengok Madain Soleh, kat atas tu patung apa? Patung makhluk tertentu. Yang orang cari apa punca. Orang nak tahu dia punya apakah jenis syirik kaum soleh ni, tengok pada atas. Tengok daripada cara pembinaan. Dia mesti letak benda yang diagungkan depan pintu. Kita masuk kat rumah Islam ada nama Allah kat atas. Tengok kat Kaabah, kat menara Waqaf Malik Abdul Aziz tu, menara tinggi tu nampak Allah kat atas. Itu kepercayaan orang Islam. Tapi orang-orang sana dia letak gambar tertentu. Ada orang kata macam-macam tafsiran. Tapi itulah dia punca dia, patung dibuat berdasarkan kepada kepercayaan yang asal. Mereka itu bukan kita cerita buat patung. Panjang-panjang tadi belum masuk tajuk. Tajuk dia, mereka itu mengakui adanya pencipta, dan mereka mengakui bahawa alam ini tidak mempunyai dua pencipta. Akan tetapi mereka menjadikan semua itu sebagai orang tengah, sebagaimana yang diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui firman-Nya. Jadi punca mereka bukan sebab dia percaya kepada patung-patung tadi. Dia tahu tu orang-orang soleh asalnya, bukan, tapi mereka menganggap, mereka sembah patung-patung ataupun sembah kubur-kubur ataupun sembah sesuatu semata-mata kerana percaya perkara ini yang mendekatkan diri, akan dekatkan mereka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Walladzina a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Dan orang-orang yang mengambil selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai wali-walinya, sebagai aulianya, sebagai pelindung-pelindungnya, mereka tidak menyembah mereka. Illa liyuqarribuna ila Allah, kecuali untuk mendekatkan kami ila Allah, kepada Allah, zulfa, dengan sedekat-dekatnya. Jadi tujuan mereka sembah patung ni sebab mereka kata, aku ni orang yang berdosa, tak mampu direct jumpa dengan Allah, aku ni dah banyak dosa begini. Pergi cari orang-orang soleh. Kalau orang soleh tu masih hidup, boleh dia bagi nasihat, boleh dia tolong doakan sebagainya. Tapi dah meninggal, dia bukan zaman taklif, bukan zaman orang tu nak bekerja lagi. Orang bila hidup sekali je kat dunia ni. Sekali. Bila Allah dah ambil nyawa, hilang dah tanggungjawab dia. Tak ada nak dengar masalah kita, nak tolong kita, tak ada dah, selesai dah. Masa hidup je ada pahala dan dosa. Bila dah meninggal, dah kembali ke alam barzakh, balik ke alam roh, bukan alam bekerja. Masa tu alam terima balasan. Orang pergi lagi kat wali, pergi lagi kat kubur ni, kubur tu, nak minta orang tu kerja lagi. Orang tu dah habis dah kerja dia. Dah habis dah. Memang ada kedudukan di sisi Allah SWT, tapi tak perlu minta tolong orang tu, minta pada Allah, tak sebab waktunya. Nak minta tolong masa dia hidup, dia boleh bagi nasihat. Nak minta tolong, ikut cara dia. Boleh buka balik, kalau dia ada tulis buku, buka balik dia punya apakah menyebabkan mereka itu jadi orang soleh. Ikut sahabat, ikut Nabi dan sebagainya. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah. Allah sebut apa? Wa ya'buduna, dan mereka menyembah, min dunillah,
selain daripada Allah, ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum, sesuatu perkara la yadurruhum, tidak memudaratkan mereka, wa la yanfa'uhum, dan tidak memanfaatkan mereka, wa yaqulun, dan mereka berkata, haula, itu mereka itu orang-orang yang kami sembah, syufa'auna indallah, ialah orang-orang yang menjadi ahli syafaat terhadap kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tengok perkataan ya'budun ke atas. Orang ni kata, kami bukan sembah dia. Kami ambil mereka, kami hanya ambil syafaat daripada mereka. Tapi Allah guna istilah wa ya'buduna min dunillah. Sebab nak tunggu orang yang sembah kubur, nak tunggu orang sembah patung, mengaku dia sembah patung, takkan mengaku. Jumpalah orang Buddha, jumpalah orang Hindu, takkan mengaku dia sembah patung. Jumpalah orang pergi ke kubur, takkan mengaku dia sembah kubur. Tapi istilah yang Quran pakai, wa ya'buduna min dunillah, dan mereka ya'budun, menyembah, min dunillah, selain daripada Allah Subhanahu wa taala, ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum, wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Tu Allah jawab balik, qul, katakan wahai Muhammad, atunabbi'una Allah bima la ya'lamu bima la ya'lamu fis samawati wala fil ard. Tanya mereka balik, mereka nak ajar Allah ke? Mereka nak beritahu Allah apa yang Allah tak tahu? Sebab mereka buat selain daripada Allah suruh, kemudian syarahkan pula. Nak beritahu Allah, begini sebenarnya kami buat. Allah kata, adakah kamu nak beritahu Allah benda yang Allah tak tahu di atas muka bumi atau di langit? Ini jawapan Allah suruh Nabi jawab. Tanya balik mereka ni, mereka nak ajar Allah ke? Bila orang yang tak nak ikut, kemudian disyarahkan apa ni? Tanya balik, kamu nak ajar Allah ke nak ikut Allah? Kul atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wala fil ard. Subhanah, Allah kata maha suci Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'ala, dan maha tinggi, amma yusyrikun, terhadap apa yang mereka syirikkan. Allah namakan sebagai syirik, walaupun mereka bukan menyembah patung tu. Mereka nak dekatkan diri sahaja pada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga keadaannya dengan umat-umat musyrikin yang terdahulu, yang telah mendustakan rasul-rasul mereka, sebagaimana yang diceritakan oleh Allah tentang mereka dalam kisah Nabi Saleh alaihi salam, tentang 9 kumpulan yang bersumpah dengan nama Allah akan mengusir Nabi Saleh dan keluarganya. Buka balik cerita Nabi Saleh. Orang kafir, apa dia sebab masa cerita Nabi Saleh ni, Nabi Saleh berada di kaumnya, kaum Thamud. Sekarang dia Madain Saleh, nama dia kaum Thamud. Kaum Thamud ni, Nabi Saleh, hujah Nabi Saleh banyak. Kalau baca tentang kisah sirah ni, Nabi Saleh berdebat. Tapi akhir sekali, bila mereka kalah debat, apa kaum dia kata? Kalau betul kamu ni betul, tunjukkan mukjizat. Lepas tu kata, kami cabar kamu. Dia tengok kat batu, memang batu betul-betul batu gunung. Kaum Nabi Saleh memang, kaum Thamud ni memang mereka korek gunung ni jadi rumah. Start pahat di atas jadi rumah bentuk macam dekat Petra juga, lebih kurang. Tapi kaum Saleh antara kaum-kaum mereka. Okay. Dia tengok balik, cuba tengok kat batu yang betul-betul gunung ni. Cuba keluarkan daripada batu ni seekor unta yang besar begini begitu, dia bagikan sifat yang begitu banyak yang mustahil, yang tak jumpa kat muka bumi. Nabi Saleh kata, kalau aku buat, datangkan seperti ini, adakah kamu percaya pada aku bahawa aku ni Rasulullah? Kata dia. Nabi Saleh berdoa, akhirnya keluar unta seperti yang diminta. Maka sebahagian pada kaum Nabi Saleh beriman dengan Nabi Saleh. Sebahagian yang lain masih berdegil, tapi mereka masih takut, tak usik apa-apa. Sampailah unta ni jadi antara mukjizat Nabi Saleh. Jadi unta ni hidup di kalangan mereka, kat Madain Saleh, di kaum Nabi Saleh. Nabi Saleh buat undang-undang. Sekarang ni sebab Nabi Saleh dah buat ni, ada kuasa, ada sedikit ruang untuk buat undang-undang. Okey. Kata sehari, kalau hari mana unta ni minum air ni, kamu jangan minum. Kamu perah, ambil susu dia boleh, ambil perah susu dan sebagainya, manfaat yang lain. Tapi sehari perigi ni untuk unta, sehari perigi ni untuk kaum kamu. Dan mereka hidup dengan aman. Sebab datang unta, ada tempat nak perah, cukup susu tu untuk mereka semua sebagainya. Tapi kaum yang ingkar, terus menerus rasa tak selesa. Dia kata, akhir sekali 9 orang yang disebutkan sini,
atau 9 kumpulan, mereka ni ketua kumpulan. Mana 9 orang yang melaksanakan tersebut, dia kata malam ni kita sembelih dulu unta ni. Terjadilah peristiwa penyembelihan unta, dan mereka bercadang untuk datang sembelih dan juga bunuh Nabi Saleh AS bersama keluarganya. Sehingga Allah turunkan batu, malaikat jatuhkan batu, dan mereka bukan tertimbus, tertutup dalam gua di tempat tertentu, sehingga mereka ni Allah azab dengan cara bagaimana tidak diketahui dengan detail. Lepas pada tu, bila Nabi Saleh dapati bahawa unta telah disembelih, barulah Nabi Saleh kata, dengan datangnya cerita yang panjang lah, ada dalam Quran sebagainya, ayat Quran beritahu bahawa Allah bagikan 3 hari untuk ni. Jadi kaum dia yang lain kata, sebelum 3 hari kita bunuh dia dulu. Ada cerita yang banyak, cuma yang kaum Nabi Saleh ni, mereka nak rancang perkara ni, apa mereka? Wataqasamu billah. Mereka kata, hendaklah kamu semua bersumpah dengan nama Allah. Itu perkataan mereka. Itu menunjukkan bahawa mereka bukan orang yang tak kenal pada Tuhan. Ya? Mereka, kita tengok ayat Quran, tak ada Quran kat depan. Okey. Qalu taqasamu billah lanubayyitannahu wa ahlihi thumma lataqulanna liwalihi ma syahidna mahlika ahlihi wa inna lasadiqun. Kamu semua ni kita nak rancang nak bunuh Saleh, tapi semua kena bersumpah dengan nama Allah. Sumpah dengan nama Allah, okey, bahawa kita nanti bila bunuh Nabi Saleh nanti sumpah beritahu pada Nabi Saleh jangan bocorkan rahsia. Kata bahawa kami tak nampak pun, tak tahu apa cerita Saleh, dan bersumpah bahawa kami ni bercakap benar. Syahid ataupun tujuan kita buat cerita ni tadi, mereka ni bersumpah dengan nama Allah sebagai saksi mereka. Mereka tipu, tapi mereka percaya. Kaum mereka percaya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kalau kita nak katakan syirik berpunca daripada orang tak kenal bahawa Allah, kewujudan Allah, atau hanya cerita tentang Allah ini maha berkuasa, tiada kuasa lain yang menandinginya, hanya sekadar itu, bukan kita nafikan, sekadar itu, di kalangan kaum musyrikin, di kalangan sebahagian kaum-kaum nabi-nabi yang dustakan Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulnya juga percaya terhadap perkara tersebut. Jadi ilmu kalam manfaatnya kat mana? Kurang manfaat. Cerita panjang-panjang habis pada hanya fokus pada nuktah ataupun fakta di situ. Waktu kita belajar sifat, kena lagi. Belajar sifat yang belajar apa? Sebab dia sifat zatiyah, zat Allah, kewujudan Allah hanya wujud saja. Allah tu wujud. Nama sifat zatiyah, sifat nafsiyah, wujud. Selain daripada itu apa? Qidam. Qidam ni sifat ke, kita tanya? Dia tak berani isbatkan Allah ada tangan ke, ni ke, sebab dia awal-awal lagi tashbih. Tangan tu macam manusia, tangan tu macam makhluk, tangan tak berani. Walaupun ayat Quran datang berapa banyak sekalipun. Sebab formula dia, kewujudan Tuhan mesti sesuatu yang tak sama. Cara tafsirkan tak sama tu, dia tak letak Quran kat depan dulu. Tak sama dengan apa? Tak sama dengan ilmu sains yang mereka belajar. Sebab tu tak sama dengan kewujudan Tuhan, tidak adanya atom, tidak didasari oleh adanya atom-atom yang terkumpul, tidak didasari oleh adanya sel-sel. Ilmu sains digunakan untuk kias dengan Allah. Jadi Allah ni wujud. Kalau wujud Allah, kalau ada tangan, maksudnya Allah ada zat. Maksudnya Allah ada jisim. Dan jisim ni terkandung daripada banyak atom. Senang kita nak faham. Ini cara kias. Sebab tu mereka kiaskan semua sifat-sifat yang ada semua sekali, yang isbatkan kewujudan hanya wujud. Wujud macam mana? Wujud macam sifat-sifat Allah yang wujud. Allah turun daripada langit ke langit. Allah Subhanahu Wa Taala istiwa atas arasy, yang mana wujud zahir secara nyata mereka takkan isbatkan. Cara wujud macam mana? Yang ada kalau Allah berkuasa, adanya kuasa Allah, ada qidam, baqa, mukhalafah, hadis. Inilah kumpulan yang paling dekat dengan ahli sunnah. Kat sini salah. Kadang-kadang kita, sebelum saya serang, kita nak serang cerita pasal Aisyah, sampai kadang-kadang kita tahap terlalu memusuhi. Tidak. Kita cerita secara ilmiah. Sebab tu sifat-sifat yang bentuk kewujudan yang nyata takkan wujud dalam akidah-akidah yang ahli kalam. Sebab tujuan ilmu kalam untuk menolak perkara tersebut. Sedangkan lebih penting, kita ulang balik, saya tak nak cerita panjang. Lebih penting kita pertama sekali
Sebelum belajar ilmu tauhid, ilmu asma sifat, pertama sekali mesti kita belajar ilmu tanzih, membersihkan Allah Subhanahu wa taala, mensucikan Allah Subhanahu wa taala daripada sebarang persamaan dengan makhluk. Dia takkan, jangan sampai terfikir sama. Buang dulu segala jenis persamaan, tashbih, tamthil, segala jenis yang menyerupakan Allah dengan makhluk dalam bentuk apa sekalipun, kita buang. Yang kedua, bacalah ayat Quran, kita isbatkan apa yang Allah beritahu. Dia kecualikan daripada pertama tadi. Okay. Memang Allah tak sama, tapi Allah beritahu bahawa Allah itu beristiwa atas arasy, sifat, terimalah sifat istiwa. Ada lagi ayat Quran, sebagaimana kita terima ayat laisa kamitslihi syai' sebagai ayat Quran yang wajib diimani, ayat Ar-Rahman 'ala arsy istawa juga wajib kita percaya. Ayat yadullah fawqa aydihim juga wajib kita percaya, dan ayat-ayat yang lain. Bukan kerana satu ayat laisa kamitslihi syai' kita menolak beratus-ratus ayat Quran yang lain. Dengan kita gantikan dengan fahaman-fahaman yang mana kita menafikan sifat-sifat yang tersebut dalam ayat-ayat tersebut. Dan kita menjadikan bahawa ayat itu sebagai mutasyabihat. Ini benda yang tak boleh dipahami, benda yang terlalu berat. Mudahkan. Ayat Quran itu akidah secara mudahnya. Akidah Islam itu mudah. Mulakan dengan tanzih. Jangan sampai samakan Allah Subhanahu wa taala dengan sebarang makhluk. Lepas itu, terima semua ayat Al-Quran. Terima semua sekali, semua sifat-sifat yang Allah isbah pada diri dia. Dan yang ketiga, jangan sampai nak tahu lebih daripada apa yang Allah beritahu. Qat'ut tama'. Yang ketiga, mesti kita potong keinginan kita nak tahu detail lagi. Bila Allah kata yadullah fawqa aydihim, kita tahu erti yadullah fawqa aydihim, kita tahu erti dia memang kuasa Allah berada atas kuasa mereka. Tak salah pun. Sebab memang bila kita isbatkan tangan Allah beratas tangan mereka, ertinya kuasalah. Artinya Allah menguasai, Allah memberi, Allah sebagai ertinya. Itu kesan daripada tafsiran. Kesan daripada selepas isbatkan. Tapi ke isbatkan yadullah fawqa aydihim, Allah itu berkuasa dan Allah tak ada tangan. Kenapa kamu menafikan? Kenapa kita menafikan? Lepas tu kadang-kadang kalau kita cerita sebagian yang tak faham dan semua ayat-ayat asma sifat, dia kata ayat ni bererti sekian. Kata tak salah pun faham macam tu. Nak faham, nak tafsirkan macam tu, tak salah pun nak fahamkan. Ulama sekat sebab apa? Sebab mereka menafikan. Bila kata seorang pemimpin, saya selalu sebut ayat ni, contoh mana? Pemimpin kata, kamu semua berada bawah genggaman saya. Memanglah erti dia kuasa kalau fahamkan secara konteks. Mungkin erti lain, genggaman mungkin erti lain, tengok pada konteks. Tapi jangan sampai kata pemimpin tadi, dia tak ada tangan atau tak ada genggaman. Menafikan sifat. Cerita tadi kita isbat, kebanyakan orang ahli kalam, mereka mengisbatkan kesan-kesan kewujudan sifat, tapi menafikan sifat. Sebab tu bila sebut Allah itu ada, dia hanya sebut wujud, ada je. Tapi kewujudan Allah ada. Ada macam mana? Entah. Tak bertempat, Allah tu tak bukan dalam makhluk, bukan luar makhluk, ada. Dia mula cerita yang panjang. Okay. Boleh tuan-tuan? InsyaAllah. Saya takut saya bincang lagi pening. Okey. Jadi kaum Nabi Saleh, okay, mereka bersumpah dengan nama Allah. Artinya mereka juga kenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan tujuan utama Nabi datang nak beritahu Allah tu wujud. Tujuan utama ialah nak tarik mereka, bila mereka percaya bahawa Allah tu wujud, Allah Maha Berkuasa, hendaklah sembah Allah setahu dengan tauhid dan menjauhi segala bentuk jenis syirik. Orang-orang yang melakukan kerosakan dan mensyirikkan Allah itu bersumpah dengan nama Allah untuk membunuh Nabi mereka dan keluarganya. Ini menjelaskan bahawa mereka beriman kepada Allah secara iman musyrikin. Orang musyrikin percaya tak? Percaya ayat tadi. Mereka percaya kepada Allah dan wujud. Malah Abdul Muttalib ketika Abrahah datang nak serang, dia kata Baitullah ni ada Tuhan dia. Tuhan dia jaga. Bawa orang dia keluar, nyorok. Senang. Percaya tak pada Allah? Percaya. Maka kita faham bahawa tauhid yang dituntut ialah tauhid uluhiyah yang merangkumi tauhid rububiyah. Ini penting ayat ini. Merangkumi tauhid rububiyah. Bukan kita menafikan Allah itu bersifat rububiyah. Bukanlah kita ceritakan uluhiyah bahawa Allah tetap berkuasa pula. Bukan kita tak fikir sifat 20. Bukan kita tak percaya pada sifat-sifat 20 sebagainya. Itu sebagian ustaz-ustaz yang bertolak ansur.
Kata kami terima semua. Dan saya pun kata boleh kalau diajarkan sekadar dan mengikut kepada acuan Al-Quran. Tapi diajarkan sifat 20 mengikut acuan Ahlul Kalam sampai pada lain mukhalafatuhu lil hawadis, mereka bincang bila acuan mereka bawa tolak ayat-ayat Quran yang lain. Tu yang menyebabkan kita kata cara ajar tu tak kena. Memang Allah tu bersifat qudrah, iradah, ilmun, haya, sama', basar, kalam. Siapa nak nafikan? Memang itu sifatnya yang kita nak isbatkan, malah lebih daripada itu. Tapi acuan dan cara bawakan tu menyebabkan bila mereka syarahkan perkara-perkara kudrah tadi, mereka menafikan sifat tangan. Mereka cerita tentang bab bahawa Allah tu wujud, Allah tak bertempat, tak ada di atas, menolak ayat-ayat Al-Quran yang di atas. Ini yang menjadi, sebab tu sebagian ustaz kata potong terus, jangan bagi ajar sifat 20. Senang. Sebab acuan yang dibawa, cara mereka syarahkan tersebut. Lama-lama macam cerita lupa nak tolak Mu'tazilah. Saya cerita sebab masyarakat kita faham 120. Tentang Mu'tazilah kadang-kadang saya tengok pada pengalaman ini, bila cerita tentang Mu'tazilah, orang terpinga-pinga. Orang pun tak tahu Mu'tazilah pendapat macam mana. Tapi kalau orang tahu pendapat masyarakat kita tentang sifat 20, kita dah hidup dengan perkara tersebut dan kita dah faham. Sebab tu kita mudah faham. Contohnya, kalau Mu'tazilah lebihlah pening. Kita baca, kejap lagi Mu'tazilah benda disebut baru kita baca. Maka kita faham bahawa tauhid yang dituntut ialah tauhid uluhiyah yang merangkumi tauhid rububiyah. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa aqim wajhaka lid-din hanifa." Maka hendaklah kamu aqim, dirikan atau kukuhkan atau luruskan wajhaka lid-din hanifa. Hendaklah kamu dirikan, hendaklah kamu kukuhkan atau tetapkan wajah kamu terhadap agama ini hanifa, yang sangat-sangat bersih dan suci, sangat-sangat bersih daripada syirik. Sebelum tu Allah cerita tentang ayat-ayat syirik. Allah cerita tentang syirik jenis-jenis sebagainya. Apa kewajipannya? Maka. Ini tuntutannya. Bila dah tahu tentang Allah tu Maha berkuasa dan tidak ada Tuhan selain badannya, bila katakan Allah tak redha dengan adanya sekutu baginya, macam mana ayat sebelum tu yang Allah bincang panjang, dan Allah berkuasa untuk menghidupkan orang-orang yang dah dimatikan sepanjang, Allah kata fa'aqim wajhaka lid-din hanifa. Ini tanggungjawab. Maka hendaklah kamu berdiri tegakkan agama yang lurus ni. Okay. Fitratullah. Inilah agama yang fitratullah, ciptaan Allah Subhanahu wa taala, allati fataran nasa 'alaiha, yang Allah Subhanahu wa taala telah memfitrahkan agama ini terhadap manusia. Sebab tu agama fitrah, Islam ni agama fitrah, sebab memang Allah jadikan fitrah manusia cenderung dan condong kepada agama Islam. La tabdila li khalqillah, tidak ada ganti bagi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Carilah orang, kita tengok orang yang belajar agama, dia start dengan tak ada agama, pening dia buka Bible tak faham, tukar pada agama Hindu, baca Hindu, ada gerakan yang lawan Hindu, adanya agama Buddha, ada agama Sikh, adanya agama sebagainya. Last sekali jumpa Quran dia masuk Islam. Sebab apa? Sebab kecenderungan kepada fitrah. Kecenderungan pada fitrah. Orang-orang yang bila buka mata dan telinga dia akan nampak kebenaran. Betul, agama Islam, cara yang nak sekat agama Islam mudah je. Dengan stopkan orang bercakap, stopkan orang ajar, tu je cara selesai. Waktu musyrikin, cara utama dia dikumpul-kumpul orang ni, jangan dengar Muhammad, jangan dengar ayat Quran ni, sampai Allah turunkan ayat-ayat muqatta'ah, alif lam mim. Ni tak pernah dengar ni. Apa sama dengan dia? Apa dia cerita ni? Dzalikal kitab la raiba fi. Itulah dia kitab yang tiada syak baginya. Sebut kitab. Yasin. Apa pula Yasin ni hari ni? Tak nak dengar lah, tapi dengar perkataan yang tergantung. Dia sini tak faham. Dia tak tahu apa arti Yasin. Wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin. Alif lam ra. Tilka ayatul kitab. Itulah ayat-ayat kitab. Carilah ayat-ayat muqatta'ah. Lepas tu sebut kitab. Sebab cara nak sekat ibadat Islam sampai kepada orang-orang yang mendengarnya ialah dengan cara tutup, jangan bagi dengar. Okay. Sebab tu Islam, cara Islam, Allah Subhanahu wa taala Quran, dan ada kaum musyrikin yang layaknya kita bunuh. Istilahnya macam itulah secara kasarnya, layaknya diperangi. Tapi Allah kata kul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Datangkan kamu punya bukti-bukti kalau kamu betul.
Jadi kita meraihkan, Islam meraihkan pemikiran-pemikiran ni supaya dibincangkan. Sebab kita tak takut. Kita tahu fitrahnya manusia akan cenderung mendengar kebenaran. Masing-masing datangkan hujah, datangkan bukti. Sebab tu dalam ahli kitab Allah bincang ahli kitab. Sedangkan siapakah ahli kitab? Allah nak matikan boleh. Allah nak, dah mereka ni dah confirm sesat. Allah nak azab boleh sebagainya, tapi Allah buka ruang supaya agama Islam ni nak beritahu bahawa agama Islam agama yang sangat-sangat menghargai akal. Sangat-sangat menghargai pendapat manusia, tetapi mesti diarahkan ke arah yang betul. Sebab tu adanya perbincangan. Faqim wajhaka lid-din hanifa fitratallahi allati fatara an-nasa 'alayha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim. Itulah agama yang lurus. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Tetapi ramai di kalangan manusia tidak tahu. Munibina ilaih. Mereka bertaubat. Siapa? Bertaubat kepada Allah. Wattaqu. Hendaklah kamu taubat pada Allah. Wattaquhu, dan bertakwa kepadanya. Wa aqimus salah, dan dirikan salah. Wala takunu minal musyrikin, dan jangan kamu jadi di kalangan orang-orang musyrikin. Inilah namakan sebagai tauhid al-uluhiyah. Jadi tujuan Nabi datang untuk ajak orang terus kepada mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada anak, okay, cara didik anak, okay, bawa anak pergi masjid, bawa anak sebelah kita, semayang sebelah kita, terus sembah Allah. Sebab itulah dia tanggungjawab sebagai bapa perkenalkan tauhid kepada anak-anak. Tu ahli sunnah mengatakan bahawa kewajipan yang pertama ialah mengucap kalimah syahadah ataupun mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kanak-kanak tak perlu mengucap lagi. Dah lahir ibu di Islam, perlu berislam. Orang yang jelas kafirnya baru masuk Islam. Tauhidkan Allah dan terus sembahyang, terus zakat, tak perlu bincang detail-detail tentang konsep-konsep kewujudan Tuhan, bagaimana begitu pening. Sebab tu ahli kalam mengatakan kewajipan pertama ialah mengenal Allah melalui cara mereka, cara berkalam. Kenal dulu dengan dalil yang memang kita tak nafikan. Tetapi kewajipan pertama bagi ahli kalam, kewajipan pertama. Jadi kalau seseorang tu belum masuk Islam, dia mengkaji tentang Allah Subhanahu Wa Taala, mencari Allah, dan dia belum mengucap kalimah syahadah, adakah dianggap sebagai telah melakukan kewajipan tersebut? Ini perbincangan ulama nak menolak balik pendapat yang mengatakan bahawa perkara pertama yang wajib terhadap mukallaf ialah dengan mengkaji tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita bincang sebelum ni, ucap kalimah syahadah, selesai dan sembahyang terus. Budak-budak yang ada sebagainya, terus ajar sembahyang, ajar puasa sebagainya. Tak perlu susah-susah ajarkan ilmu berdebat dengan orang kafir. Sebab tu ilmu kalam, tanyalah pada ustaz mana sekalipun, sifat 20, ilmu akidah ke ilmu kalam? Sebab tu tuan-tuan, kalau kita belajar tauhid, mereka mengatakan ilmu tauhid, ilmu akidah dinamakan juga sebagai ilmu tauhid, dinamakan juga sebagai ilmu sunnah, dan dinamakan juga sebagai ilmu kalam. Ini dari mana? Sebab tu mereka daripada awal lagi tanamkan antara nama ilmu akidah dan antara nama ilmu tauhid dan ilmu kalam. Sedangkan ini perkara yang berbeza. Sebab memang yang ditanamkan sejak dari kanak-kanak ialah ilmu kalam. Sebab tu sifat 20, kalau betul-betul sifat 20 ni ilmu kalam yang Allah ajar, kenapa ada khilaf sampai dengan antara imam-imam mereka? Benda yang terlalu basic. Kenapa tak berani nak isbatkan sifat maknawiyah bagi sebahagian ulama-ulama Asy'ariyah? Kenapa tak berani disebut? Sebab dan bila orang belajar kata wajib, bila belajar tak faham, apa pula cerita? Tak selesai kewajipan. Lepas tu yang mai kata belajar sifat 20, saya cabar yang ada kat dewan ni, siapa faham sifat 20 betul-betul secara detail, yang dah belajar agama lama-lama. Maksudnya tak buat lagi kewajipan. Maka ada kaul yang mengatakan bahawa niat untuk mengkaji, belajar qasad, ada niat pun dah cukup. Tapi kita tak memperlekehkan, tidak. Tapi maksudnya kaul ini bukan kaul yang diiktimad, diterima dalam ilmu akidah. Ilmu akidah mengatakan bahawa kewajipan terhadap Islam ialah melaksanakan tauhid, jauhi syirik. Kalau orang tu pergi masjid sujud rokok, walaupun dia ni otak tak terlalu pandai belajar ilmu kalam, dia tetap ahli tauhid.
Dan dia tak bergantung pada makhluk yang lain. Bodoh-bodoh manusia yang tak ada pendidikan macam mana sekalipun, cukup dia hanya bergantung kepada Allah, tak bergantung pada yang lain, percaya kepada Allah dan laksanakan kewajipan, dia ada tauhid. Sebab tu Jariyah yang dipanggil oleh Nabi SAW. Ketika mereka kan, Nabi cukup tanya dia, Aina Allah? Fis sama. Man ana? Anta Rasulullah. Selesai. I'tikha fa innaha mu'minah. Selesai. Sebab dia memang sembahyang sebagainya, cuma Nabi nak confirm dia percaya kenal Allah, tak kenal Rasulullah ke tidak. Selesai. Bila dirumitkan akan menjadi rumit. Dan bukan saya kata, diulang balik, bukan kata sifat 20 tak ada manfaat langsung. Ada perbincangan tertentu yang kita boleh ambil manfaat daripadanya untuk cara berdebat, tapi bukan untuk orang awam. Dan bukan semuanya betul, ada yang disari sebagainya. Tapi kalau bagi orang awam start belajar, betul kita pening, jadi pening. Jadi mula nak belajar tauhid macam mana? Tauhid start belajar ialah dengan melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu paling mudah nak belajar tauhid. Macam mana kita bincang selama ni. Kenapa kita belajar ni? Ini bukan tahap pemula. Kitab ni bukan untuk pemula. Kitab ni untuk orang yang dah ke tahap tengah lah, tahap tengah. Yang belum ni. Jadi kita belajar. Sebab tauhid ni yang kita pilih kitab ni pun sebab memang kitab ni dah terjemah. Senang kita nak belajar dan cuba nak faham. Bukan untuk pemula. Jadi orang-orang yang baru masuk Islam tak payah bawa belajar bincang bab-bab ni. Tak payah bawa, pening kepala. Bawalah belajar betul-betul tentang surah Ikhlas, Qul ya ayyuhal kafirun. Terus baca kepada ayat Quran, tafsir, memang itulah tauhidnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Itulah tauhid yang kita tanamkan. Betul tauhid dalam ilmu salaf ringkas. Tonton tengok ilmu salaf dulu, cerita pasal tauhid apa? Malah tak ada nama. Tauhid itu nama kemudian. Akidah pun nama kemudian, tak wujud dalam kalimah nama akidah. Wujud tauhid. Kenapa ahli salaf juga membincangkan tauhid secara detail selepas adanya kumpulan yang mendakwa tauhidnya begini? Kenapa ahli sunnah menamakan sebagai nama ahli sunnah wal jamaah sedangkan Nabi tak bagi nama buat ahli sunnah wal jamaah? Sebab dah ada kumpulan yang mendakwa begini-begini. Maka yang ikut sunnah sebenarnya macam ni, ahli sunnah wal jamaah. Penamaan ni wujud sebab adanya penyelewengan. Menyebabkan bila kita belajar ilmu tauhid, macam kita belajar muka akidah sekarang, terpaksa mengharungi pelbagai masalah. Sedangkan basicnya sembahlah Allah. Balik pada sembahlah Allah Subhanahu Wa Taala. Dah lama ke? 10.30. Boleh 15 minit lagi? 15 minit sebab saya lambat. Sikit lagi kita habiskan ayat Quran ni. Okey, ayat ni semua tuan-tuan boleh baca sendiri. Maksud dia semua balik kepada ajak manusia sembah Allah Subhanahu Wa Taala dan dengan cara yang semua sekali. Kemudian firman Allah Subhanahu Wa Taala lagi, afillahi syakkun fatiris samawati wal ard. Adakah patut kamu ni syak terhadap Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan langit dan bumi? Cerita banyak kadang jadi syak. Tuan-tuan debat dengan ilmu kalam bahawa Allah tu wujud. Debat cara ilmu kalam. Debat dengan orang kafir, Allah tu wujud. Orang kafir ni lebih pandai berhujah. Cakap lebih hebat. Ilmu falsafah lebih tinggi. Kosakata dia lebih jelas. Kadang-kadang menyebabkan orang tu nampak lebih fasih dan lebih pandai daripada yang mewakili orang Islam. Wujud tak? Wujud. Sedangkan kita tahu bahawa yang bercakap petah tadi pun dia dalam hati dia tahu ada fitrah, dia cenderung pada tauhid. Orang etis datang berdebat tentang Allah tak wujud, sepatutnya tak payah layan sangat. Debat sekadarnya untuk timbulkan kesedaran yang dari dalam. Itu biar. Fokuskan kepada kerja kita, ajak orang tauhid pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tengoklah orang-orang yang agama lain, yang agama syirik, yang ada sekutu yang banyak. Cukup dengan tentang Islam, fitrah dia yang nak cari Tuhan yang esa. Berperdebatan yang banyak, tak perlu pada suatu perkara. Bila kita bincang suatu perkara yang jelas, kadang-kadang lebih menjadikan benda tu syak, jadi keliru. Bukan tak dibincang, kecuali dengan orang-orang ataupun dengan cara yang kita jelas datangkan manfaat. Pada setengah tempat, macam mana kita akan cerita nanti macam mana Abu Hanifah dicabar cerita tentang uluhiyah oleh ahli kalam. Okay. Nabi SAW bersabda, kullu mauludin, muka surat 26.
Ayat Quran yang panjang tadi kita boleh baca sendiri. Semuanya balik kepada erti yang sama. Kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Semua yang maulud maksudnya dilahirkan. Maulid ni maksudnya dilahirkan. Kullu mauludin, bukan tiap-tiap majlis maulid. Maulud, kullu mauludin, semua anak-anak yang dilahirkan. Kan kata kullu maulud tu fitrah pula, jadi pening kepala. Okey, kadang-kadang nak belajar bahasa Arab mula-mula takut kita faham. Kullu mauludin, semua yang dilahirkan, yuladu, dilahirkan, alal fitrah, di atas fitrah. Kat sini ulama nak bincang apakah erti fitrah. Fa abawahu, maka kedua ibu bapanya, yuhawwidanihi, menjadikan dia Yahudi, au yunassiranihi, atau menjadikan dia Nasrani, au yumajjisanihi, atau menjadikan dia Majusi. Apa kata syarih? Nabi tidak mengatakan kanak-kanak itu dilahirkan dalam keadaan kosong. Selalu kita diceritakan, dan memang betul kalau ikut konteks, bila disyarahkan bahawa kanak-kanak dilahirkan seperti kain putih, ibu bapa yang mencorakkannya. Ini betul dalam masalah rangai, dosa, masalah sebagainya, kita cerita dalam bab itu. Tapi masalah akidah, no. Bukan kanak-kanak lahir tanpa sebarang akidah atau fitrah. Kaum Mu'tazilah mengatakan bahawa kanak-kanak dilahirkan dalam keadaan fitrah, artinya kosong, tidak kenal tauhid, tidak kenal syirik. Tidak ada apa-apa, mana kosong tanpa ada fitrah. Ahli Sunnah mengatakan fitrah itu kanak-kanak dilahirkan dalam keadaan tauhid. Yang menyahudikan dia, yang menasranikan dia, yang memajusikan dia, atau membudakannya, atau menghindukannya, atau mengfalsafahkan dia ialah ibu bapa dia atau orang sekeliling dia. Sebab tu tidak disebutkan fa abawahu yusallimanihi, dan ibu bapanya yang menjadikan dia Islam. Tak. Sebab memang dilahirkan Islam. Sebab tu kita katakan agama Islam agama fitrah. Agama memang lahir dengan adanya fitrah. Allah dah ambil janji ketika dalam sulb Nabi Bani Adam, dah ambil janji bahawa siapakah aku? Alastu birabbikum? Qalu bala syahidna. Siapakah aku? Adakah aku Tuhan kamu? Ya, bahkan ya, dan kami telah naik saksi. Jadi kanak-kanak yang lahir, mereka ini lahir dengan tauhid. Sebab tu Nabi tidak mengatakan kanak-kanak itu dilahirkan dalam keadaan kosong tanpa mengetahui tauhid atau syirik sebagaimana yang dikatakan oleh setengah orang, iaitu kaum Mu'tazilah. Kaum Mu'tazilah yang mempertahankan bahawa dilahirkan dalam keadaan kosong atau sajizan, maksudnya keadaan kosong. Berdasarkan hadis yang telah kita nyatakan tadi, dan juga berdasarkan hadis baginda sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan daripada Tuhannya. Mana hadis Nabi riwayat daripada Tuhannya, hadis Qudsi. Maksudnya kata-kata tadi, kata-kata Allah. Nabi ceritakan tentang kata-kata Allah, bukan kata-kata Nabi. Hadis yang biasa, hadis Nabawi yang biasa, Nabi sebut tu kata-kata Nabi. Tapi hadis Qudsi, Nabi ceritakan kata-kata Allah Subhanahu Wa Taala, tapi bukan ayat Al-Quran. Biasa Quran dan Qudsi, ayat Quran kita baca dikira zikir. Hadis Qudsi tidak dikira zikir, dikira ta'lim. Dapat pahala kerana belajar, bukan pahala kerana perkataan tu. Sebab tu tak boleh dijadikan sebagai zikir. Hadis Qudsi sekalipun tak boleh jadikan sebagai zikir yang diulang-ulang. Untuk kita belajar, kita faham. Untuk ni ayat Quran je kita boleh ulang balik sebagainya, baca. Memang Quran tu zikir. Kalau hadis Qudsi tak boleh zikir, apatah lagi syair yang melambak, apatah lagi lagu-lagu yang ada, apatah lagi konsert-konsert. Kalau hadis Nabi, hadis Qudsi yang firman Allah datang yang bukan ayat Quran, bukan dinamakan sebagai zikir, apatah lagi hadis Nabi yang biasa, hadis Nabi. Dapat pahala untuk belajar, untuk faham, dapat barakah dengan kita selawat dan Nabi sebagainya. Apatah lagi kalau kata-kata manusia. Ini perbincangan dalam bab ibadah. Jadi hadis Nabi, dalam hadis Qudsi, Allah kata khalaqtu ibadi hunafa fajtalathum syaitan wa hurrimat alaihim ma uhilla lahum. Hadis ni makruf. Hadis confirm sahih lah. Hadis ni memang rasa tak ada orang yang kata tak sahih sebab Nabi Muslim Nabi baikkan.
Khalaqtu ibadi hunafa. Aku ciptakan hambaku dalam keadaan hunafa, telah ada hanif, telah ada sifat hanif atau sifat tauhid. Fajtalathum syayatin. Maka yang menguasai, yang mengongkong, yang kontrol mereka, yang menyesatkan mereka ialah asyayatin, di kalangan manusia dan jin. Wa hurrimat alaihim ma uhilla lahum. Dan syaitanlah yang ajar mereka mengharamkan benda yang halal atau menghalalkan benda yang haram. Dalam hadis tersebut. Saya baca sampai bawah sikit. Hadis yang telah lalu membuktikan manusia diciptakan dalam keadaan kenal Allah, di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, maka kedua-dua ibu bapanya yang menjadikannya Yahudi atau Nasrani atau Majusi, tidak baginda berkata dan menjadikannya Islam. Macam mana tadi? Di dalam riwayat yang lain, baginda berkata, kanak-kanak dilahirkan atas millah. Ini kullu mauludin yuladu 'alal millah. Maksudnya millah, maksudnya semua yang terlahir dilahirkan di atas agama al-millah. Agama Islam lah millah. Millah tak akan berubah. Kita bincang, saya pasti bincang beliau ni atau di Mustaqim atau di mana. Erti millah ni ialah akidah yang tak berubah. Yang berubah hanya syariat. Tapi tentang tauhid tak berubah. Kita bincang tentang dalil, khilaf ulama, masalah akidah tak berubah sejak zaman Nabi sampai zaman sekarang. Syariat pun tak berubah, tetapi aplikasinya, cara memahaminya mungkin berbeza mengikut tempat dan waktu. Okay. Hari ini haram makan babi dan semua haram selama-lamanya, tapi ada waktu yang dibenarkan kalau sampai pada darurat. Aplikasinya, cara nak laksanakan itu ada perubahan, atau cara memahaminya macam mana bab masalah khilaf fiqh. Tapi masalah akidah tak ada perbezaan. Tidak ada perbezaan sejak zaman Nabi sampailah akhir zaman, tak berubah. Apa yang Nabi ajar, apa yang sahabat faham, itulah kaulnya. Bila dah ada kaul, dah jelas bahawa itu kaul Nabi dan kaul salaf, tak perlu ada wujud kaul khalaf, sebab akidah tak berubah. Lainlah kalau ada kurang dalam akidah salaf. Orang salaf datangkan akidah, ada cacat cela yang ditopak oleh orang-orang khalaf kemudian. Kalau faham macam tu silakan. Tapi kalau sebab tu Ahlus Sunnah wal Jamaah kita belajar bab, kerana orang belajar bab firak, banyak-banyak grup, dia kata Islam ni pecah banyak, Islam ni jadi keliru pada kepada, sebab mereka belajar yang pecah. Kalau kita belajar ilmu salaf, ilmu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, tak pernah berubah pun ikut Quran Sunnah. Kenapa boleh pecah jadi grup yang banyak dalam masalah akidah? Sebab mereka ambil ilmu kalam, mereka bergaduh dalam ilmu kalam. Yang isbatkan, yang menafikan semua sifatnya jadi Mu'tazilah, yang menafikan sebagian sifat jadinya Maturidiyah, jadinya Asy'ariyah, jadinya Kalbiyah, Kullabiyah, adanya kaum yang banyak dan sebagainya, semua kerana mengambil ilmu kalam dan khilaf dalam ilmu kalam, bukan dalam Quran Sunnah. Ahli Sunnah kekal. Sebab tu bila kita belajar kadang-kadang, kita belajar dengan kaji grup ni, dah start dengan kaji grup belajar ni, belajar grup lain, akhirnya kita nampak macam Islam pecah banyak. Tapi kita belajar yang mudah, terus direct pada Quran, betul orang tak khilaf bila belajar tafsir ke, belajar direct pada hadis ke, tak khilaf. Sebab apa? Memang itulah Islam yang sebenar. Dan ada riwayat mengatakan dilahirkan, dan di dalam riwayat yang lain dilahirkan atas agama ini. Yani yuladu ala hadhil millah. Kullu mauludin, semua kanak-kanak yuladu ala hadhil millah, dilahirkan dalam agama ini, itu agama Islam. Jadi jelas. Dengan riwayat tadi, maka tertolaklah qaul ataupun kata-kata fahaman yang dibawa oleh Mu'tazilah bahawa kanak-kanak lahir tak kenal syirik, tak kenal tauhid. Okey, cerita sampai sini, kita sambung seterusnya. Saya buka peluang untuk pertanyaan secara ringkas. Ada yang kata nak tanya apa lagi? Masa dah lambat, tapi sikit je kita buka peluang untuk ada yang nak bertanya tentang masalah-masalah berkaitan dengan tauhid, dan terutamanya berkaitan dengan apa yang kita baca. Tuan-tuan, minggu depan ada boleh buat homework. Buat sikit homework, tuan-tuan cuba baca sikit lepas ni. Perenggan lepas ni satu muka ni. Kalau tuan-tuan faham, kira hebat. Tapi cuba faham, cuba tengok dulu. Sampailah daripada perkara yang telah diberitahu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah dibuktikan oleh bukti-bukti akal dan kebenarannya. Sebab ini ilmu kalam. Ilmu ni, saat di sini ada tempat yang dikritik, ulama-ulama kritik Ibn Abil Is masukkan ilmu kalam. Dia tolak ilmu kalam, tapi kat sini dia masuk ilmu kalam dalam kitab dia. Tuan-tuan nak faham, cuba baca. Sampailah sebelum cerita Abu Hanifah, sebelum sampai perenggan terakhir muka surat 27. Cuba fahamkan, kalau tak faham, tak apa, memang tak faham. Susah nak faham, minggu depan kita baca, okey? Okey, insya-Allah.
Ada soalan? Alhamdulillah tak ada soalan. Kat dasar kita tutup sekadar ni. Kalau tuan-tuan soalan, saya hanya menjawab soalan-soalan berkaitan ilmiah. Ada yang tanya saya sebelum ni, kata, "Saya kenapa tak komen isu?" Saya tak pandai komen isu. Isu tu wujudlah. Saya tak pandai komen isu. Isu je ialah kita fahamkan dulu basic. Kadang-kadang orang awam yang start belajar agama dengan isu, ini satu perkara penting. Kadang-kadang bila tak belajar melalui tarbiyah yang tetap, kita belajar dengan isu, orang bawa ke kiri, kita ke kiri. Orang bawa ke kanan. Media bawa ke mana, kita ke situ. Akhir sekali tak jadi apa-apa. Tak ada sesuatu benda yang dipegang. Belajar ilmu agama pun tengok. Famous. Kat kuliah tengok. Tengok kepada kawan-kawan semua sekali, tengok offer banyak kat bank Islam, ramai pergi belajar bank Islam. Tengok balik, sekarang ni orang perlukan hadis, ramai ambil hadis mula. Sebab tujuan belajar nak cari kerja. Tujuan belajar nak dapat tempat dan sebagainya. Ini jadi masalah kadang-kadang. Jadi isu memang penting. Saya tak nafikan, dan dah ada tokoh-tokoh yang jawab. Jadi kita sebagai orang awam, lebih baik kita jadi pendengar atau penanya yang kritis. Yang untuk carikan yang manfaat. Tapi yang lebih daripada itu tak perlu kita sibukkan diri dengan perkara yang lebih basic. Sekadar itu, insya-Allah kita tutup kuliah kita dengan kafaratul majlis, dan semoga Allah SWT jadi majlis-majlis manfaat dan ampunkan dosa-dosa kita. Dan dengan bercakap ni banyak dosa. Bila banyak dosa kena beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.